Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini pada siri yang ke-103 ya. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengurniakan kita segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan sekalian alam, Rabbul alamin. Selawat juga salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita pergi kepada muka surat yang ke-64, iaitu perlunya kita mengimani bahawa semua kebaikan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menerangkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Dia, iaitu Muhammad, menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada perkara-perkara yang keji. Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan dia menghapuskan dari mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikut cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Al-Quran Surah Al-Araf ayat 157. Jadi secara ringkasnya ya, ayat itu bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan segala yang baik kepada manusia, yakni dalam urusan agama Islam ya. Sehingga dengan itu seorang muslim tidak perlu mencipta, meyakini atau mengamalkan apa-apa akidah, ibadah, hukum dan fiqh hati yang baru berbanding apa yang telah diberikan oleh Rasulullah ya. Lalu memberi alasan apa salahnya, bukankah ini baik ya. Ini semua perkara yang pernah lazim sangat kita dengar ya daripada masyarakat apabila kita melarang mereka daripada mengikuti sesuatu bid'ah itu ya. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh azan maupun iqamat bagi solat hari raya dan solat jenazah. Tidak wujudnya suruhan Rasulullah bererti ia sememangnya bukanlah sesuatu yang baik. Justru tidak perlu melaungkan azan dan iqamat dengan alasan betul bahawa Rasulullah tak suruh, tetapi Rasulullah tidak larang kan. Ini juga di antara kata-kata yang lazim kita dengar bagi mereka-mereka yang menafikan bila kita melarang ataupun menasihati mereka agar tidak melakukan sesuatu bid'ah itu ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kepada satu amalan khas untuk disedekahkan kepada pahalanya kepada orang yang meninggal dunia ya. Tidak wujudnya suruhan tersebut bererti amalan itu memangnya tidak baik. Tak baik bagi orang yang hidup dan tidak baik juga bagi orang yang meninggal dunia ya. Pada masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang segala yang keji dan yang buruk. Antara yang baginda larang ialah mencipta perkara-perkara baru dalam akidah, ibadah, hukum dan fiqh hati. Sebagaimana sabdanya ya, sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah iaitu Al-Quran dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baru dalam agama. Setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada dalam neraka ya. Saya rasa dah banyak kali sangat kita ulang hadis ini ya. Namun semoga ianya terpahatlah di minda di hati kita dan mengambillah pengajaran manfaat daripada hadis yang sangat begitu memberi makna yang sebenarnya supaya kita tidak melakukan apa-apa bid'ah di dalam agama ya. Diingatkan bahawa larangan Rasulullah dalam hadis itu merangkumi semua perkara baru sebenarnya. Semua perkara baru berbanding Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan agama. Dengan itu, baginda tidak perlu lagi melarang perkara-perkara baru satu persatu kerana perkara baru jumlahnya banyak ya, tanpa had. Sehingga mustahillah bagi baginda untuk menyebut dan melarangnya satu persatu. Seterusnya, mari kita kaji beberapa amalan yang merujuk kepada ayat yang kita baca tadi, iaitu firman Allah di dalam surah Al-Araf ayat yang ke-157 ya.
Mari kita kaji amalan menggantung gambar mursyid di dalam rumah, ya. Mursyid ni adalah guru-guru sesuatu tarikah, ya. Merujuk kepada firman Allah yang mana Allah mengatakan dia iaitu Muhammad menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada perkara-perkara yang keji. Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dia menghapuskan dari mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka, ya. Surah ayat yang kita bacakan tadi, ya. Al-A'raf 157. Penjelasan ini akan kita jelaskan yang mana ianya memaknai, merangkumi maksud pengharaman. Pengharaman bagi mereka segala yang buruk, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuklah baginda melarang menggantung gambar makhluk hidup di dalam rumah. Ini antara perkara yang Rasulullah haramkan bagi kita. Segala perkara-perkara yang buruk. Iaitu baginda bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung dan gambar. Ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, iaitu hadis nombor 3948, ya. Dalam bab diharamkan menggantung gambar, ya. Gambar yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas adalah gambar makhluk hidup yang dilukis dengan tangan, ya. Baik makhluk itu dilukis sepenuhnya atau sebahagiannya saja, ya. Adapun gambar fotografi makhluk hidup, para sarjana Islam berbeza pendapat tentangnya, memandangkan hukumnya tidak jelas antara halal dan haram. Maka pendapat yang dipilih lagi selamat ialah tidak menggantungkannya di dalam rumah, ya. Berdasarkan hadis, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang membenteng dirinya daripada perkara yang samar-samar, maka dia sebenarnya memilih agamanya, memelihara agamanya dan maruahnya. Sebaliknya, sesiapa yang menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang samar-samar, dia sebenarnya menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang haram, ya. Ini juga merupakan hadis sahih, ya. Sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Iaitu tentang bab mengambil yang halal dan menjauhi yang samar-samar, ya. InsyaAllah hadis ini akan kita bincangkan nanti dengan secara menyeluruh dalam perbincangan yang seterusnya, ya. Jadi merujuk kepada isu gambar, ada sebahagian ahli tarikat yang menggantung gambar tuan guru atau mursyid, pembimbing tarikatnya di rumah mereka, ya. Bahkan ada yang meletakkan gambar itu di hadapannya ketika solat. Ya. Apabila ditegur, dia memberi alasan ini perkara baik kerana beliau adalah wali Allah. Gambarnya mengingatkan saya kepada Allah, ya. Jadi melalui pengalaman saya sendiri, ya, saya ada seorang kawan yang mana suaminya termasuklah dalam tarikat, sesuatu tarikat, ya, yang mana isterinya memberitahu apabila suaminya bergaduh dengan isterinya, ada masalah rumah tangga, suami sudah mula tidak dapat mengawal rasa amarahnya, sudah mula menaik-naikkan suara, menengking dan sebagainya, tiba-tiba si suami akan berlari mengeluarkan gambar mursyid dia, tuan guru dia tu daripada wallet, ya, wallet dompet duit suami ni, mengeluarkan gambar mursyid dan merenung kepada gambar mursyid itu. Ya, selain dia juga memang waktu solat dia akan letak gambar mursyid tu di hadapan dia waktu dia solat. Jadi isterinya ni bertanya, kenapa dia tiba-tiba dengan keadaan marah tu melihat gambar mursyidnya? Dia kata dengan cara dia melihat kepada gambar tuan guru dia ni akan meredakan rasa marah dia tu. Jadi memanglah terbukti dengan mungkin dah dia begitu taksub, ya. Akhirnya dia marah dia tu dapat dikontrol lah, dia mereda, tidak marah. Tetapi ini sesuatu yang sangat-sangat boleh membawa kepada syirik, ya, dan saya sangat-sangat takut sekiranya sesuami ini berterusan dengan sikapnya begitu. Alhamdulillah setelah kita nasihatkan isterinya perlahan-lahan, ya, dengan memberikan segala dalil-dalil daripada Al-Quran dan
sunnah. Alhamdulillah suaminya telah kembali ke pangkal jalan dan tidak lagi menyimpan terus gambar musyrik itu di dalam rumah mereka, ya. Alhamdulillah. Jadi saya hanya nak menambah di sini bahawa perkara ini sebenarnya berlaku di dalam masyarakat kita. Mungkin bagi kita yang tidak berpengalaman berhadapan dengan mereka ini, kita rasakan takkanlah sampai macam tu. Bahayanya daripada hadis Nabi yang mana Nabi melarang kita menggantung gambar ni. Sebab inilah dia akibatnya pergi begitu jauh sekali tanpa kita sangka, ya. Alasan ini kita jawab bahawa seandainya ianya baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghalalkannya dan baginda tidak akan mengharamkannya, ya. Memang pada masa zaman Rasulullah dulu tak ada gambar fotografi, ya. Tetapi pada waktu itu adanya pelukis-pelukis yang boleh melukis gambar Rasulullah untuk digantung dalam rumah-rumah Islam, umat Islam. Khasnya bagi mereka yang tinggal berjauhan daripada Madinah, kan. Seandainya ia baik, Rasulullah akan menganjurkan mereka melakukannya supaya gambar baginda dapat mengingatkan mereka kepada Allah. Namun Rasulullah tidak membenarkannya. Bererti ia tidak memiliki apa-apa kebaikan di dalamnya, ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, mungkin suami kepada sahabat saya itu dia begitu taksub, dan itu sebenarnya adalah tipu daya iblis saja yang membuatkan dia tiba-tiba boleh redakan kemarahan dia itu. Kerana itu adalah bagaimana cara iblis untuk menyesatkan lagi orang-orang yang telah begitu taksub sekali, ya. Alhamdulillah dia telah kembali ke pangkal jalan, dan inilah yang dikatakan sekiranya benar bahawa gambar itu dapat mengingatkan kita kepada Allah melalui gambar musyrik kita, sudah tentulah Rasulullah telah pun menyuruh para sahabat dahulu ataupun orang pandai, ya, orang-orang yang pandai melukis pada zaman baginda melukis gambar baginda dan dikirimkan, diberi kepada orang-orang yang berada jauh daripada baginda untuk waktu solat meletakkan gambar baginda di hadapan mereka, ya. Jadi ini sebagai bukti ini merupakan suatu kesesatan dan sangat-sangat berdosa besar, diharamkan di dalam Islam, ya. Selain itu, jika mereka, ya, ahli-ahli tarekat ini inginkan sesuatu yang dapat mengingatkan diri kepada Allah, maka hendaklah menjadikan rumah mereka itu selesa untuk dikunjungi oleh para malaikat dengan tidak menggantung apa-apa gambar makhluk, ya. Jadi kalau ahli-ahli tarekat ini ingin kembali kepada Allah, sepatutnya mereka membersihkan rumah mereka daripada gambar-gambar haiwan ataupun makhluk yang bernyawa, ya. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi anak Adam iaitu manusia ada sentuhan syaitan dan ada sentuhan malaikat. Adapun sentuhan syaitan ia mengajak kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Manakala sentuhan malaikat ia mengajak kepada kebaikan dan menegakkan kebenaran, ya. Maka sesiapa yang merasai sentuhan kebaikan, ketahuilah bahawa ia daripada Allah, ya, iaitu melalui perantaraan malaikat, dan hendaklah dia memuji Allah dengan menyebut Alhamdulillah, ya. Sesiapa yang merasai sentuhan sebaliknya, hendaklah dia meminta perlindungan Allah daripada syaitan dengan menyebut A'udzubillahi minasyaitan, ya. Kemudian baginda membaca ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 268, yang mana bermakna syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat fasyak, ya, iaitu kejahatan, ya. Oleh itu, dengan kita menggantung gambar tuan guru atau mursyid di dalam rumah sebagai sarana mengingatkan diri kepada Allah adalah suatu perkara baru, ya, berbanding daripada apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ringkasnya, ia adalah suatu perkara bid'ah, ya. Saya harap dapatlah kita semua menjauhi perkara-perkara begini, membersihkan rumah-rumah kita daripada menggantung gambar-gambar makhluk yang bernyawa ini, ya, supaya masuknya malaikat rahmat yang akan membawa rahmat kepada kita, ya. Berbanding kita menggantung gambar-gambar yang ada bernyawa semua ini, sedangkan ianya merupakan hadis sahih yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita, sebaliknya syaitanlah yang akan memenuhi rumah kita. Dan bagaimana rumah itu ingin menjadi sebuah rumah yang mendapat rahmat Allah, sebuah keluarga yang sakinah, sekiranya malaikat rahmat gagal untuk memasuki rumah-rumah tersebut, ya. Jadi untuk segmen mencari tahu pada hari ini,
marilah kita membaca surah Al-Kahf ya, sama ada kita baca di malam hari ataupun di siang hari Jumaat ya. Masih sempat lagi saya kira untuk kita membaca surah Al-Kahf pada hari Jumaat, sekalipun sekiranya kita sudah tidak mampu untuk membacakannya secara keseluruhannya ya, 110 ayat. Ini dah petang, mungkin boleh saja kita membacanya, mengambil sama ada 70, 50, 30 ayat ataupun hatta 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahf itu, daripada kita langsung meninggalkannya dan tidak beramal dengan sunnah Nabi yang sangat mulia ini ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.